Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan memperincikan insya-Allah pada pagi ini ayat yang ke-9. Kita bacakan sekali lagi ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ayat yang ke-9, ayat yang Allah menyebutkan tentang setelah Allah menciptakan keturunan anak-anak Adam ini daripada air yang lemah, seperti mana ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8, Allah menyebutkan setelah itu mereka akan disempurnakan kejadiannya, dan Allah juga akan meniupkan pada keturunan anak Adam itu roh yang Allah ciptakan untuk setiap anak Adam. Apabila manusia itu dia telah ada roh, dia akan hidup, maka Allah Ta'ala akan mengurniakan pada manusia yang telah sempurna itu, dia boleh mendengar, dia boleh melihat, dan juga dia dibekalkan dengan al-afidah, iaitu hati. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan bahawa dalam ramai-ramai manusia yang telah dibekalkan boleh mendengar, dia boleh melihat, dia ada hati, tapi sedikit sahaja daripada manusia itu yang bersyukur. Apa maksud sedikit yang bersyukur? Maknanya ramai yang tidak bersyukur. Bagaimanakah dikatakan tidak bersyukur? Nanti kita akan baca ulasan daripada Al-Imam Ibn Kathir. Namun sebelum itu, izinkan saya menerangkan seperti yang saya sebut pada hari sebelumnya. Kalau kita perhatikan pada ayat ni, kita amati betul-betul. Yang pertama, seperti yang saya sebut, bahawa dalam ayat ini, cara Allah Ta'ala nak menyebut ayat tu, mula-mula Allah menggunakan ganti namanya, sawahu. Lepas tu Allah kata mirruhinya. Kemudian Allah beralih, Allah telah menukarkan bentuk ayat itu pada mengatakan kamu. Dia telah menggunakan kepada kamu. Kenapa Allah gunakannya, lepas tu Allah tukar menggunakan kamu? Kalau kita baca di ulasan, ada di dalam nota muka surat yang ke-81 bagi nota yang bercetak, tuan-tuan akan lihat di situ ada sedikit ulasan ringkas, ada ganti nama dalam potongan ayat ini. Ini yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa? Ini bijaksananya Allah Ta'ala di dalam Allah Ta'ala dalam Allah berbicara kepada kita. Kalau kita tak mendalami dia, mungkin kita tak perasan. Macam kita faham nak maksud dia, tapi kat situ dia ada kehalusan dia. Setelah ditiupkan roh, barulah Allah menggunakan ganti nama kum, lakum, untuk kamu, yang memberikan isyarat yang makhluk manusia ini sudah pun ada akal. Dia sudah hidup untuk dia mendengar kalam dari Allah Azza wa Jalla. Faham tak maksud dia? Mula-mula kan Allah kata dia telah menciptakannya, dia telah menyempurnakannya.
lepas tu meniupkan roh padanya. Dia macam ganti nama, macam bahasa ganti nama yang ketiga lah. Tetapi setelah diberi roh, Allah kata telah diberikan kepada kamu. Seolah-olah kamu tu, kita yang baca ayat tu, mula-mula macam nya tu macam jauh je ganti nama tu. Tiba-tiba Allah gunakan kamu. Dekat situ kita dapati kenapa gunakan ganti nama kamu, menunjukkan setelah kita dapat roh, kita telah hidup, seolah-olah Allah berbicara terus kepada kita. Dalam masa yang sama, tuan-tuan cuba perhatikan baik-baik pada ayat nombor 9 ni. Sebelum Allah menyebut tentang manusia ni dia boleh melihat, Allah sebut apa terlebih dahulu? Allah menyebut tentang dia boleh mendengar. Dalam banyak ayat Quran, tuan-tuan akan jumpa, kalau Allah sebut 3 panca indera ni, Allah akan sebut dulu mendengar, baru melihat. Kebanyakannya macam tu. Kenapa? Kenapa Allah dahulukan sebut sama'a wal absar? Kenapa Allah tak menyebut melihat dulu baru mendengar? Okey, yang pertama kita kena tahu dulu kenapa Allah selalu ulang mendengar, melihat dan hati. Sebenarnya mendengar, melihat dan hati ini ia merupakan sumber kepada kita beroleh wahyu. 3 panca indera ni adalah sumber ilmu. Macam tuan-tuan mendengar, tuan-tuan juga melihat. Sebab tu kena ada note untuk dia melihat. Dia tak cukup dengar je, tapi dia perlu melihat. Kenapa? Kerana 3 panca indera ni adalah sumber kepada ilmu. Maknanya kalau nak kenal Allah, maka dia akan gunakan ketiga-tiga panca indera ni. Okay. Kenapa Allah sebut mendengar dulu? Wallahu a'lam. Pada bacaan, rujukan para ulama ulas, kita ni memang manusia, masa kita kecil lagi, memang pada bayi, apa panca indera yang mula-mula berfungsi? Adakah kita boleh melihat atau kita boleh mendengar? Sebab itu apabila lahir saja bayi, si bapa akan azan, betul tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa bayi itu dia diazankan? Menunjukkan bahawasanya kita ni semua, apabila kita lahir saja, kita ni sebenarnya benda yang awal-awal dia akan berfungsi adalah mendengar, tapi belum lagi boleh melihat. Itu di antara kehalusan dia. Kenapa Allah kata mendengar baru melihat? Kerana panca indera yang awal-awal berfungsi bagi manusia ini adalah pada mendengar. Namun nanti waktu kita baca ayat nombor 12, ketika mana Allah bawa kita pergi melihat orang yang kafir ni di hari akhirat, mereka terbalik pula. Dia akan kata Rabbana absarna wa sami'na. Dia kata kami telah melihat, kami telah mendengar. Kenapa dia sebut dia telah melihat baru dia mendengar? Itu nanti kita akan ceritakan konteks di hari akhirat. Tapi secara umum memang kita hidup saja, yang awal-awal yang boleh mendengar adalah telinga. Sebab itu waktu mengandung digalakkan apa? Baca Al-Quran, ibu tu berzikir, si bapa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kerana dia mendengar, tetapi dia tidak boleh lagi melihat. Itu secara umumlah. Kenapa Allah sebut mendengar dulu baru melihat? Yang kedua, saya dah sebut semalam, kenapa ketika Allah menyebut melihat, Allah menggunakan perkataan berbentuk gandaan banyak, iaitu plural. Dia panggil jama'. Wal absar ni maksudnya adalah bilangan banyak bagi melihat. Kenapa dekat mendengar Allah guna dia mufrad, Allah guna dia singular? Ada sebab. Dia dalam Quran ni
Kalau tuan jumpa dalam Quran, ada banyak cara Allah menggunakan perkataannya. Kadang-kadang dia guna kalimah yang bentuk singular, kadang-kadang dia guna bentuk bilangan banyak, plural. Kalau kita tak mendalami, kita akan abaikan maklumat tu. Sedangkan Allah ni kalau dia menggunakan mana-mana kalimah, dia mesti ada sebab, mesti ada hikmah dia. Apa agak-agak dia? Kenapa? Okey, tak apa. Saya tanya, saya jawablah. Okey. Maksud dia adalah, wallahu a'lam, saya baca ulama-ulama tafsir sebab kita tak ada ilmu kita nak menjustifikasikan kenapa. Kerana ini kalau Allah ni, kita tak boleh suka-suka nak tafsir. Maka kalau saya baca dalam tafsir Asy-Sya'rawi, baca dalam beberapa tafsir lain, para ulama kata kerana kalau kita mendengar, kalau kita melihat, kita boleh tengok sekali, betul? Kita tengok sekali, kita dapat. Tengok kanan, tengok kiri, kita boleh dapat banyak ilmu, betul? Melihat ni, kita boleh tengok serapang terus. Banyak kita boleh tengok, dapat ilmu. Tapi mendengar, dia tak boleh dengar banyak. Betul tak? Bayangkan, kalau saya bercakap kat sini, tiba-tiba ada orang lain bercakap juga. Suara yang sama. Agak-agak kita dengar yang mana? Kita akan rasa macam, mana satu ni? Sebab, telinga kita, dia tak boleh mendengar banyak. Dia hanya boleh fokus satu. Maknanya sumber ilmu ni, kalau mendengar tu dia kena, tak ada gangguan dia. Berbeza dengan melihat. Melihat ni walaupun tertengok, tapi kita boleh tengok cepat. Faham tak maksudnya? Kenapa Allah gunakan singular merujuk kepada kalau mendengar ni, dia tak boleh dengar dalam satu masa tu banyak benda dia dengar. Dia tak boleh nak tangkap, dia tak boleh nak faham. Berbeza dengan melihat. Sambil makan pun dia boleh melihat. Sambil apa dia boleh melihat banyak. Itu di antara sebab, di antara hikmah yang para ulama cuba mencari jawapan kenapa ketika menyebut tentang mendengar Allah gunakan mufrad, singular, ketika melihat Allah menggunakan plural. Tentang ilmu ni satu ilmu yang kita jangan tinggalkan. Jadi banyak contoh lain. Saya bagi tuan-tuan satu contoh lain ya. Nanti tuan-tuan cari dalam Quran. Contoh. Kita belajar tentang angin. Angin dalam bahasa Arab dia panggil ar-rih. Alif, lam, ra, ya, ha. Ha tu ar-rih. Tapi dalam Quran kadang-kadang Allah guna singular rih. Kadang-kadang Allah tambah lepas huruf ya tu ada alif. Dia panggil ar-riyah. Kalau ar-riyah dia jamak, dia adalah plural. Tapi dalam terjemahan kita tak jumpalah ini singular ke ini plural. Sebab kalau kita terjemah angin-angin dah tak betul. Betul tak? Tata bahasa mungkin salah. Tapi Al-Quran dia betul. Jawapannya kenapa? Para ulama dia buat kajian, didapati kalau Allah menyebutkan angin dalam bentuk singular mufrad, menunjukkan bahawa angin yang dihantar itu akan membawa azab. Kalau kita baca ayat, kalau Allah guna angin saja, mesti angin itu dibawa untuk menghantar azab. Tapi kalau Allah gunakan ar-riyah, bilangan banyak, ayat itu sebenarnya nak mengatakan bahawa angin itu sebenarnya apa? Membawa rahmat. Itu cara dia nak beza. Mana tahu, macam mana kita tahu angin bawa rahmat, angin bawa azab? Kita tengok Allah guna singular ke dalam bentuk bilangan satu ke bilangan banyak. Tetapi dalam Al-Quranul Karim kita akan jumpa malaikat ada satu tempat dia, ya Allah gunakan kalimah angin tu bentuk mufrad singular, tapi dia bawa rahmat. Satu tu je yang berbeza sikit, tapi ada sebab. Okey, tetapi secara umumnya macam tu. Itu sekadar selingan pada kita membicarakan kehalusan, keindahan kalamullah azza wa jalla. Okey, kemudian kita pergi kepada kenapa sedikit saja yang bersyukur. Okey, apa maksud tak bersyukur itu?
Kata Al-Imam Ibn Katsir, dia kata orang yang bersyukur adalah orang yang menggunakan ketiga-tiga panca indera tersebut di dalam melakukan ketaatan kepada Rabb-Nya. Maknanya, kata Ibn Katsir, orang yang bersyukur ni adalah orang yang dia gunakan ketiga-tiga panca indera tadi untuk taat pada Allah, untuk beribadat kepada Allah. Maknanya, kalau kita tak gunakan betul-betul telinganya, matanya dan hatinya, kita termasuk dalam kumpulan orang yang tidak bersyukur di atas ketiga-tiga nikmat panca indera tersebut. Dan tuan-tuan, nanti waktu kita baca surah Al-Insan pada bulan yang berikutnya, ketika mana kita nak belajar tahun depan lah, insya-Allah. Mungkin sempat juga tahun ni ikut. Kita akan belajar surah Insan, kita akan jumpa sekali lagi Allah sebut tentang dua panca indera utama pada ayat yang kedua nanti. Allah kata apa? Nabtali faj'alnahu sami'an basira. Kenapa Allah selalu sebut panca indera ni? Ini menunjukkan bahawasanya siapa-siapa yang ada salah satu daripada panca indera ini, dia termasuk dalam mukallaf. Dan kalau istilah mukallaf, mukallaf ni maknanya manusia yang dibebankan dengan pelbagai kewajipan. Itu dipanggil mukallaf. Kalau dia tak boleh mendengar, dia boleh melihat tak? Kalau dia tak boleh melihat, dia boleh mendengar tak? Kalau dia ada salah satu daripada kedua-duanya, dia layak untuk diberikan ujian oleh Allah. Itu nanti kita belajar dekat surah Al-Insan, ketika mana Allah kata, kami nak uji mereka, maka kami berikan kepada dia sami'an basira. Okey, jadi sebenarnya Allah bagi kita boleh mendengar, Allah bagi kita boleh melihat, Allah bagi pada hati kepada kita, sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah. Nak cari Tuhan, nak percaya Allah ini wujud, nak mencari kebesaran Allah, keagungan Allah, gunalah panca indera yang ini. Kalau tidak, tak digunakan sebaik-baiknya, kita bimbang, kita termasuk dalam kumpulan orang yang tidak mensyukuri nikmat Tuhan tersebut. Baik, kita tengok kepada pengajaran dia. Nombor satu, kita telah mengetahui bahawa setiap manusia Allah bekalkan kepadanya ruh. Ruh. Di mana ruh, tuan-tuan dan puan-puan? Jawapan dia. Kalau mati senanglah ruh tu keluar. Okey, semua ada ruh. Yang kedua, kita dapat belajar dekat sini kewajiban bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah hanya kepadanya. Macam mana kita beribadat kepada Allah, hanya beribadah hanya kepadanya? Kewajiban kita bersyukur dengan panca indera tadi. Okey, kita pergi terus kepada tindakan selepas tadabbur. Apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena tambah baik? Jawapan dia yang pertama, dan inilah yang paling utama, marilah kita memanfaatkan 3 sumber ilmu yang Allah bekalkan kepada kita. 3 saluran tadi tu. Okey, dengan cara yang Allah redha. Ya, dengan cara yang Allah Azza wa Jalla redha. Okey, kita tengok dekat nota tambahan kat situ, macam mana cara sebenar untuk bersyukur dengan anggota badan? Jawapan yang tadi tu, kita menggunakan nikmat mengikut fungsinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah bekalkan kita 3 panca indera tu bukan untuk buat dosa, bukan untuk melakukan kemaksiatan, tapi Allah bekalkan 3 tu adalah untuk digunakan untuk beribadat, mentaati Allah, menambahkan iman, melihat kebesaran Allah. Okey, secara ringkas dia begini. Allah bagi kita nikmat
diciptakan, kita dihidup, ibadatlah kepada dia. Allah bagi kita nikmat perasaan yang ada pada hati itu, gunakanlah untuk memahami ayat-ayat Allah. Ayat-ayat ini berbentuk apa? Memberikan harapan, masukkan harapan. Ayat ini berbentuk ancaman, masukkan rasa takut pada Allah. Gunakan hati itu. Jangan gunakan hati, jangan gunakan afidah tadi itu untuk apa? Untuk masuk benda-benda yang buruk. Masukkan perasaan dendam, masukkan perasaan sangka buruk, masukkan perasaan sombong, masukkan perasaan yang bukan-bukan. Itu bukan tujuan dia. Sepatutnya kita kena keluarkan daripada hati kita ni, apa kita panggil, sifat-sifat yang tercela. Apabila Allah bagi nikmat penglihatan, gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Baca Al-Quran, tengok ayat-ayat Al-Quran, tanda ayat-ayat Allah, tengok alam semesta, fikirkan tentang kebesaran Allah. Masih ingat lagi? Dalam surah Yasin, Allah suruh kita tengok apa? Allah suruh kita tengok bumi yang mati tiba-tiba boleh jadi subur. Lepas tu Allah suruh tengok apa? Tengok matahari yang beredar. Allah suruh kita tengok kapal-kapal yang boleh berlayar di lautan. Surah Yasin, betul? Allah suruh tengok kepada kita apa? Ingat tak? Beras yang kita makan itu tumbuhnya daripada siapa? Ingat lagi tak susu haiwan yang tuan minum daging-daging yang kita makan kita belajar surah Yasin, itu adalah daripada kurniaan Allah. Gunakan untuk merenung. Allah bagi kita nikmat mendengar, mendengarlah ayat-ayat Allah. Dengar untuk menerima nasihat, dengar untuk dapatkan sumber ilmu. Jangan gunakan telinga ni untuk mendengar benda-benda yang Allah larang. Mendengar orang ngumpat, mendengar orang apa? Orang kecam sini, kecam sana. Mendengar orang sangka-sangka buruk, elakkan, jauhkan. Tetapi sepatutnya ayat telinga ni digunakan untuk mendengar benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh bawa keinsafan, ilmu, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Okey, ketiga-tiga maklumat ini Allah ada ringkaskan, Allah simpulkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang Allah mengatakan ramai, Allah kata neraka ini dipenuhi dengan jin dan manusia. Kenapa? Kerana mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tak gunakan untuk memahami. Mereka ada mata, tapi mereka tak digunakan untuk melihat. Mereka ada telinga, tapi mereka tak gunakan untuk la yasma'una biha, untuk mereka mendengar, seperti yang telah pun kita ulas sebelum ini. Maka kalau kita tak manfaatkan ketiga-tiga panca indera tadi, maka rugilah kita. Bahkan nanti di akhirat Allah akan tanya kepada kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita fikir. Apa yang perasaan yang kamu bawa masuk dalam hati kamu, semua itu Allah akan hisap kita di hari akhirat. Ada ayat-ayat Al-Quran menyebutkan semua anggota itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Habislah kita ayat 9. Ayat ke-10 ni kita tak sempat pagi ni. Kita akan sambung insya-Allah pada keesokan paginya. So besok adalah hari Jumaat. Jadi kita akan mulakan dengan ayat yang baru, iaitu ayat yang ke-10. Jadi kita sudahi pengisian tadabbur ringkas kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah dan saling berpesan-pesan kepada kepentingan waktu, kebenaran dan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالتوفيق والهداية والسلام عليكم
warahmatullahi wabarakatuh.